Silakan Yang Berhormat. Yang Di-Pertua, sebenarnya saya hendak menjelaskan hanya bahawa Yang Berhormat Khairiah telah menghantar nota meminta kebenaran bercakap selepas 2.5. Barangkali nota tadi kerana kebetulan tidak ada orang lain nak hantar nama ni. Dah tu kalau sekiranya Yang Berhormat Khairiah tak bersedia, ada lain lagi yang nak bercakap, saya silakan. boleh, insya-Allah saya cuba. Dah datang dah. Dah bersedia dah? Dah ada bersedia. Boleh dah? Boleh. Okey, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, dan mohon maaf di atas sedikit kesilapan teknikal. No problem, tak mengapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan dan sangat gembira dengan perubahan dan pindaan yang akan dibuat kepada Akta Hak Milik Strata 1985 melalui pindaan pada kali ini. Dan ada 2-3 isu yang ingin saya ketengahkan, iaitu pertamanya berkenaan dengan kelewatan pengeluaran hak milik strata. Jadi masalah ini cuba diatasi dengan beberapa pindaan yang telah dibuat melalui akta ini, khususnya pada pada fasa 8. Jadi melalui fasa 8 ini, kalau pada asalnya permohonan untuk hak milik strata sebelum ini boleh dibuat 6 bulan daripada tarikh siap ataupun tarikh perjanjian jual beli, tetapi sekarang boleh dibuat dalam masa 3 bulan daripada tarikh pengeluaran dokumen yang memperakui peringkat struktur utama. Jadi kita lihat permohonan boleh dibuat lebih awal, tetapi saya melihat kelewatan pengeluaran hak milik strata ini bukannya berpunca satu-satunya daripada permohonan yang lambat, tapi kebanyakannya ataupun ada yang berpunca daripada masalah-masalah lain, khususnya masalah berkenaan dengan bangunan itu sendiri yang tidak comply, tidak menepati dengan akta-akta yang dikawal selia oleh pihak berkuasa tempatan, seperti Akta Perancang Bandar dan Desa dan juga Akta Jalan Parit dan Bangunan. Jadi kerajaan telah mengambil satu langkah untuk mengurangkan masalah ini dengan membuat pindaan melalui Akta Hak Milik Strata, tetapi saya pohon kerajaan mengambil tindakan yang sewajarnya bagi mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan terutamanya banyak bangunan yang tidak dapat dikeluarkan CCC. Bila tidak dapat dikeluarkan CCC, maka automatik hak milik strata tidak dapat dikeluarkan. Jadi punca masalah, kita melihat kepada punca masalah. Jadi bila kita nak bagi ubat, kita tengok puncanya. Mungkin ni adalah salah satu obatnya, tetapi antara yang paling perlu adalah kawal selia, pemantauan, penguatkuasaan yang lebih hebat lagi bagi akta bangunan, akta jalan parit dan bangunan, serta undang-undang bangunan seragam, serta undang-undang lain yang berkaitan. Dan saya melihat benda ini daripada sudut penguatkuasaan ke atas bangunan itu sendiri, daripada peringkat awal pembinaan itu lagi perlu dimonitor dengan sewajarnya oleh sama ada pada hari ini pihak arkitek ataupun pihak berkuasa tempatan sendiri. Bila benda tu dimonitor secara terkawal, insya-Allah CCC mudah dikeluarkan dan untuk mengeluarkan hak milik strata pun tidak jadi masalah. Itu satu. Dan mungkin saya boleh sebut juga di sini, walaupun tidak berkait secara langsung dengan akta hak milik strata, tetapi berkenaan dengan pindaan terbaru yang dibuat di dalam akta 133 melibatkan pengeluaran CCC oleh pihak arkitek, di mana PBT perlu mengeluarkan perakuan. Tetapi ada beberapa kes yang berlaku di mana kemungkinan disebabkan tekanan-tekanan, pihak
arkitek telah mengeluarkan CCC tanpa mendapat perakuan daripada PDT, di mana isu ini adalah sangat serius. Prosedur sepatutnya yang dipatuhi, prosedur yang sepatutnya mesti dipatuhi, tetapi telah diabaikan. Mohon perkara ini mendapat tindakan sewajarnya oleh pihak lembaga arkitek lah. Dan seterusnya saya ingin merujuk kepada fasal 10. Pasal 10.1 berkenaan syarat-syarat bagi kelulusan. Di dalam rang undang-undang ini menyebut pengarah tidak boleh meluluskan pecah bahagi mana-mana bangunan atau tanah kepada petak-petak melainkan jika syarat-syarat yang berikut telah dipenuhi. Antaranya adalah B, bahawa pecah bahagi itu tidak akan melanggar apa-apa syarat atau sekatan. Jadi saya mempertikaikan di sini, adakah pengarah boleh memastikan bahawa pecah bahagi itu tidak akan melanggar? Tidak akan. Bagi saya pengarah tidak boleh memastikan dia tidak akan melanggar, cuma boleh memastikan tidak melanggar. Jadi saya mohon berkenaan dengan pasal 10.1B dan C dilihat semula berkenaan dengan kesesuaian perkataan tidak akan tersebut. Seterusnya berkenaan dengan lambat pemindahan ataupun kelewatan pemindahan hak milik daripada pemilik asal kepada pembeli. Juga melalui rang undang-undang yang baru ini mencuba untuk mempercepatkan proses pindah milik daripada pemilik petak pemilik asal kepada pembeli dengan menunda daripada yang asalnya selama kepada yang baru sekarang ni 30 hari daripada tarikh pengeluaran hak milik strata. Cuma isu yang timbul dahulu semasa akta yang lama sebelum pindaan dan masih lagi kuat kuasa sehingga sekarang ni akta 663 sebelum dibuat cadangan baru rang undang-undang pengurusan strata. Isu yang timbul adalah berkenaan dengan siapa yang akan menjalankan siasatan dan juga akan membuat pendakwaan bagi kes-kes tersebut. Sebabnya berlaku konflik sama ada pihak pengarah ataupun COB. Saya harap dalam mendraft dalam rang undang-undang pengurusan strata yang akan dibincangkan nanti akan menyelesaikan isu ini. Siapa yang akan membuat siasatan dan penguatkuasaan ke atas isu-isu kes-kes kelambatan pindah milik di antara pemilik asal dan juga pembeli. Seterusnya berkenaan dengan isu kemudahan dan juga fasiliti bagi pembangunan strata. Jadi terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan dalam pembangunan strata seperti gimnasium dan juga surau ataupun tempat solat. Dan kalau mengikut kaedah perancangan, bagi 40 buah rumah ataupun petak perlu disediakan sebuah surau ataupun musalla untuk orang Islam. Cuma saya ingin mengenengahkan di sini berkenaan dengan kedudukan ataupun lokasi bagi surau-surau berkenaan. Sepatutnya surau-surau diletakkan di tempat-tempat yang lebih menonjol, bukannya di sorok-sorok, bukannya diletak di basement, bukan diletak di belakang-belakang, perlu diletak di bahagian hadapan. Ini adalah merupakan suatu syiar, suatu tarikan, dan sebagai sebuah surau bukan hanya sebagai tempat beribadat, tempat sembahyang, tetapi ia adalah tempat community. Jadi kita ketengahkan idea surau bukan semata-mata tempat sembahyang, tetapi tempat community, tempat masyarakat bertemu, berjumpa dan berbincang.
Dan seterusnya berkenaan dengan permohonan untuk hak milik strata dalam rang undang-undang ini diperawalkan, iaitu selepas dalam masa 3 bulan daripada tarikh pengeluaran dokumen yang memperakui peringkat struktur utama. Persoalannya, sekiranya selepas arkitek mengeluarkan dokumen-dokumen yang memperakui peringkat struktur utama, bangunan tersebut terbengkalai. Bangunan tersebut tidak dapat disiapkan. Sedangkan hak milik strata kemungkinan telah pun dikeluarkan. Jadi adakah mana-mana peruntukan di dalam akta, di dalam rang undang-undang ini yang boleh meremedi? Dan saya melihat kemungkinan berkenaan dengan penamatan pecah bahagian di seksyen asal 57 boleh diguna pakai, tetapi kemungkinan pihak kerajaan perlu meneliti balik adakah seksyen 57 ini akan menepati, akan boleh digunakan sekiranya berlaku kes-kes sedemikian di mana pemaju tidak dapat menyiapkan bangunan-bangunan tersebut. Dan seterusnya, saya mohon sedikit penjelasan tentang cukai strata. Adakah cukai tanah, cukai strata kedua-duanya dikenakan, sama ada salah satu ataupun kedua-duanya sekali, ataupun cukai strata itu dikenakan kepada siapa, cukai tanah dikenakan kepada siapa. Mohon sedikit penjelasan. Dan setakat itu saja. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi